A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Muhammad Darwish bin Ahmad Razali, nombor metrik 3211038. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tajuk artikel saya iaitu pengenalan konsep diat dalam mengenai isu kemenangan jalan raya di Malaysia. Pengenalan diat merupakan satu mekanisme yang telah wujud dan telah disebutkan akan pensyariatannya dalam Al-Quran dan Hadis, serta telah ramai ulama-ulama silam dan kini sering membahaskan tentang diat. Namun begitu, perbahasan yang dibincangkan hanya dari segi teori dan hukum, bukan dari segi proses implementasiannya. Oleh itu, kajian ini hanya memfokuskan kepada konsep diat dan kesesuaian pengaplikasiannya dalam undang-undang di Malaysia. Lebih-lebih lagi, dalam kes-kes kemenangan jalan raya yang mana sering berlaku dalam kehidupan seharian dan sudah tidak kedengaran asing lagi. Dalam syariat Islam, hukuman ke atas kesalahan merupakan salah satu aspek yang penting. Sistem hukuman jannah Islam mempunyai pelbagai peruntukan dan hukuman bagi menjamin kesejahteraan hidup manusia sejagat dan memberi hak kepada yang berhak secara adil dan saksama. Ulama-ulama silam dan semasa banyak menulis dan membincangkan setiap aspek yang berkaitan hukum jannah Islam. Antaranya adalah hukuman diat dilihat sebagai suatu perbahasan yang penting dalam aspek hukum jenayah Islam. Sejarah perundangan diat. Bahasa Arab dalam adat turun-temurun mereka telah pun menerima pakai konsep diat sebagai amalan dan kebiasaan bagi mereka. Kabilah bangsa Arab amat dikenali dengan sikap penyatuan atau semangat bersatu yang amat kuat dalam kalangan kabilah mereka sendiri. Menurut Abdullah, bangsa Arab mempunyai semangat bersatu padu kabilah yang sangat kuat. Dan juga menurut Liqman menyatakan prinsip hukuman yang digunakan pakai oleh bangsa Arab Jahiliyah adalah lex talionis, iaitu undang-undang mata untuk mata. Pendekatan ini berdasarkan sistem hidup nomad dan berpuak-puak bangsa tersebut. Tambahan lagi, beliau menyatakan bangsa Arab umumnya tidak mempunyai sistem perundangan yang tersusun, iaitu sistem perundangan mereka didasari oleh semangat tanggungjawab terhadap kabilah dan suku kaum masing-masing. Justru, penyelesaian bagi setiap perselisihan yang berlaku diselesaikan dengan tujuan untuk memuliakan kabilah mereka. Tambahan pula, menurut Abdul Muttalib, kehidupan masyarakat Arab dipengaruhi oleh alam sekelilingnya kerana kebanyakan mereka tinggal di gurun pasir yang kering kontang. Oleh hal itu, keadaan tersebut memaksa mereka untuk hidup sentiasa berpindah randah, khususnya dalam mencari satu tempat yang subur untuk bercucuk tanam sebagai makanan mereka dan binatang ternakan. Juga menurut Ahmad Idris, keadaan kehidupan ini memaksa masyarakat Arab tidak boleh hidup bersendirian. Oleh hal yang demikian, mereka mesti hidup secara berkumpulan dan bersatu padu antara ahli-ahli kumpulannya agar dapat bersaing dan tidak ditindas oleh musuh-musuh mereka daripada kumpulan yang lain. Tambah lagi, masyarakat Arab Jahiliyah juga dikenali dengan ketaksuban mereka terhadap semangat kabilah, iaitu asabiyah, terus mewujudkan perasaan pemusuhan yang kuat terhadap kabilah yang lain. Menurut Al-Awwal, dengan berlakunya pembunuhan bagi membela antara ahli kabilah mereka telah menimbulkan perasaan dendam dan pemusuhan yang panjang. Juga menurut Ahmad Idris, contohnya peperangan antara Bani Bakr dan juga Bani Taglib yang berlanjutan sehingga 40 tahun kerana seorang dari suku Bani Taglib membunuh seekor unta betina kepunyaan seorang wanita suku Bani Bakr. Bahasa Arab juga menetapkan kadar papasan mengikut kekuatan dan martabat sesuatu suku. Diat yang biasa dikenakan oleh bangsa Quraisy ialah sebanyak 100 ekor unta. Walau bagaimanapun, kadarnya berbeza bagi pembesar-pembesar Arab, pembesar-pembesar Quraisy, iaitu sebanyak 1000 ekor unta. Selain itu, kerap juga berlaku jumlah wang papasan yang berbeza ditetapkan terhadap beberapa suku kaum yang lain. Menurut Al-Awwal, peraturan ini banyak bergantung kepada kekuatan dan martabat sesuatu suku daripada yang lain. Kebiasaannya, beberapa orang dari suku yang lain diperlukan sebagai galang ganti untuk menebus maruah bagi satu suku atau puak yang menjadi mangsa. Menurut Abdullah, pemusuhan dan pembunuhan yang berlanjutan timbul disebabkan oleh faktor perasaan dendam yang telah menjadi budaya dan diri individu sejak bangsa Arab Jahiliyah. Menurut Al-Awwal lagi, sekiranya seorang dari kabilah mereka dibunuh oleh ahli kabilah yang lain, mereka tidak berpuas hati dengan hanya membunuh si penjenayah sahaja, malahan akan menuntut lebih daripada itu seperti menghapuskan seluruh kabilah. Menurut Abdullah, meringkaskan bahawa konsep diat yang diamalkan oleh bangsa Arab Jahiliyah mengandungi perkara-perkara seperti berikut.
Yang pertama, balas dendam. Yang kedua, kemuliaan kaum. Ketiga, perasaan asabiyah. Keempat, tanggungjawab kolektif. Dan kelima, kewajipan untuk membalas dendam. Kelima-lima aspek tersebut saling menyokong dalam membentuk konsep balas dendam diamalkan oleh Arab Jahiliyah. Menurut Syekh Ahmad Al-Saghaf, membalas dendam adalah salah satu cara bagi mereka untuk mempertahankan maruah kaum mereka. Kepentingan konsep diat dalam perundangan Islam. Dengan hadirnya agama Islam, sistem diat terus berubah konsepnya dari membalas dendam kepada bayaran yang wajar dituntut oleh mangsa atau warisnya daripada pesalah atau akilah. Menurut Abdul Muttalib, secara mudah difahami, diat ialah harta atau wang papasan yang perlu diwayar oleh pelaku atau akilah kepada mangsa atau warisnya. Menurut Abdullah lagi, walaupun diat pada asalnya di zaman di Arab Jahiliyah mempunyai menjadi suatu hukuman kesesaan dan amalan turun-temurun mereka, namun kemudiannya diterima pakai oleh undang-undang Islam dengan beberapa pengubahsuaian terhadap pelaksanaan, penetapan kadar yang lebih spesifik dan sebagainya. Seterusnya, Al-Quran dan Hadis banyak menyebutkan atau menjelaskan tentang diat. Okey, contohnya seperti surah An-Nisa ayat ke-92 dan juga surah Al-Baqarah ayat ke-178. Kedua ayat Al-Quran di atas telah menjelaskan hakikat pensyariatan diat sebagai salah satu hukuman dalam Islam. Menjelaskan bahawa sekiranya berlaku suatu pembunuhan, maka si pelaku itu hendaklah membayarkan diat papasan ganti rugi kepada pihak mangsa kecuali mendapatkan maafan dari pihak mangsa. Menurut Abdullah, pembunuh juga dikehendaki membayar kafarah, iaitu dengan membebaskan hamba mukmin yang merupakan hukuman asal kerana ia bukan membentuk hukuman gantian kepada hukuman lain. Seterusnya diriwayatkan oleh Uqbah bin Aus bahawa Rasulullah SAW bersabda bermaksud, sesungguhnya pembunuhan separuh sengaja ialah pembunuhan dengan menggunakan cemeti, tongkat dan batu. Diatnya ialah 100 ekor unta yang diberatkan, 40 ekor unta di antaranya ada anak dalam perutnya. Juga sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, diat bagi pembunuhan yang super sengaja ialah diat berat sama seperti diat pembunuhan yang sengaja yang telah dimaafkan oleh wali mangsa. Dalam kedua keadaan ini, pembunuh tidak dikenakan qisas. Kedua hadis di atas menunjukkan pensyariatan diat melalui pembunuhan separuh sengaja dan menjelaskan bahawa pembunuhan separuh sengaja ini ialah yang melibatkan alat-alat ataupun benda yang pada hakikatnya tidak akan membunuh. Sekiranya berlaku pembunuhan yang separuh sengaja ini, maka Islam telah mensyariatkan jenis diat yang mesti dibayar. Menurut Abdul Muttalib, maksud ayat dan hadis tersebut di atas juga menerangkan bahawa diat merupakan satu bentuk hukuman yang pasti pada hukum syaraknya serta telah ditetapkan secara terperinci oleh Allah SWT bagi setiap kadar hukuman, melainkan pada kesalahan-kesalahan kecil yang berada di bawah keputusan hakim melihat kepada budi bicara dan kebijaksanaannya. Menurut Abdullah, menerangkan status diat sebagai satu hukuman bergantung kepada jenis jenayah itu sendiri, iaitu merupakan hukuman alternatif dan hukuman asal. Hikmah pensyariatan diat. Pelaksanaan konsep diat bukan sahaja membela hak mangsa, malah turut memelihara nyawa penjenayah dan keluarganya kerana Islam itu halus sifatnya dan sentiasa menggalakkan perasaan menghargai setiap yang bernyawa tanpa sebarang diskriminasi. Di samping itu, konsep diat bukan sahaja membawa manfaat kepada pihak mangsa serta keluarganya, malah turut membantu pihak penjenayah. Kebanyakan melibatkan nyawa dan tubuh badan manusia adalah satu gambaran bagaimana Islam bukan sahaja memperjuangkan keadilan dengan menjatuhkan hukuman berbentuk balasan kepada penjenayah semata-mata, malah turut menuntut pembalasan yang mampu pihak mangsa dari segi kemudahan juga. Akhir sekali, ianya menggalakkan sikap saling bermaafan dan saling bertanggungjawab antara manusia kerana Allah SWT itu Maha Pengampun. Antara ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW amat menggalakkan agar umatnya saling bermaaf-maafan antara satu sama lain. Cadangan dan kajian lanjutan. Berdasarkan pematian penulis terhadap isu kemenangan raya di Malaysia, penulis ingin mencadangkan agar satu kerangka ataupun sistem yang berasaskan diat diwujudkan serta diaplikasikan dalam undang-undang kini. Sistem diat juga sering menjadi perbahasan dalam ulama-ulama silam dan kontemporari. Ini menunjukkan bahawa kepentingan diat dalam sistem perundangan Islam mesti diterapkan bagi menjaga kemaslahatan masyarakat dan negara. Tambahan lagi, sistem diat dilihat sebagai suatu mekanisme alternatif serampan dua mata dalam membantu hakim menjatuhkan hukuman kepada penjenayah, bahkan dapat memberikan tuntutan papasan diwajibkan dibayar oleh penjenayah kepada mangsa atau warisnya. Sistem diat ini dapat dilihat membantu dalam memberikan hak kepada yang berhak yang terlibat dalam kemalangan jalan raya di Malaysia. Kesimpulan, melihat kepada penjagaan di atas,
hukuman diat yang telah jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis hanyalah menunggu untuk dilaksanakan bagi menjamin kemaslahatan, kesejahteraan dalam masyarakat majmuk manusia. Ini kerana manusia terdiri daripada pelbagai kaum yang mana agama Islam adalah agama yang mematuhi sistem urus takbir negara serta dapat bersama-sama berganding bahu dalam pembentukan masyarakat dan negara yang harmoni. Tambah lagi, hukuman diat juga amat sesuai diimplementasikan sama ada kepada orang Islam ataupun orang bukan Islam di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.